Assalamualaikum, hello everyone. Anda bersama dengan saya Ali Topan Rajali dalam M-Star dan 2020. Pandemik COVID-19 tidak menjadikan industri hiburan sunyi dari pelbagai kisah suka duka, konflik, kontroversi dan sensasi. Jadi sebagai penutup tirai tahun 2020 ini, kami rangkumkan 5 laporan hiburan paling hit dalam M-Star dan 2020. Menduduki carta kelima. Laporan mengenai seorang gadis dikenali sebagai Wani Comel mendakwa dirinya ditipu dan dianiaya oleh seorang usahawan kosmetik terkenal, Datuk Seri Alif Shukri, antara yang menghiasi laporan hiburan 2020. Video luahan Wani mengenai apa yang dialami dirinya menerima 1.3 juta tontonan dan trending tempat ketiga di YouTube ketika ia disiarkan 4 Disember lalu. Mak saya cuma cakap, sabar, tu je. Tapi saya sebagai anak, saya kena bela lah maruah keluarga saya kan. Melihat kepada perkembangan kesihatan Wani pada tahun 2020 ni, di mana ialah Wani pada awalnya berhasrat ingin menjadi seorang yang sihat, orang yang kurus, nak bantu keluarga, nak sara keluarga. Tapi tup-tup pada hujung tahun 2020 ni, kesihatan Wani makin berlarutan. So mungkin apa yang Wani harapkan sebenarnya dalam tahun 2020 ni? Harapan saya nak jadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya lah. Maknanya orang yang lebih berjaya, yang boleh bantu keluarga. Maknanya ada function lah dalam keluarga tu kan, boleh bantu mak selagi mak masih ada. Tapi saya tak sangka pula ada isu yang macam ni kan. Jadi macam impian saya tu macam terhenti macam tu je. Tapi tak apalah, saya harap 2021 akan ada sinar lagi untuk saya ubah hidup saya, keluarga saya, family saya ke arah yang lebih baik lah, supaya orang tak pandang hina dah pada kami. Baru-baru ni Wani dikabarkan masuk ke hospital, di mana Wani disahkan menghidap paru-paru berkuman. So mungkin adakah disebabkan daripada pembedahan usus adalah punca Wani masuk ke hospital? Sebenarnya baru ni Wani ada jumpa dengan doktor yang operate Wani tu, dan doktor pun terkejut bila Wani tiba-tiba datang, sebab selama ni Wani memang tak ada langsung follow up. Disebabkan Wani langsung tak ada follow up, jadi Wani ada ulcer perut dan jantung Wani bengkak. Pihak sana waktu nak operate boleh je ambil, kenapa follow up tak boleh nak hantar kan? Rasa macam terkilan pun ada, sebab saya ni anak orang tahu, bukan anak kucing. Cuma kalau kita dah mula daripada awal, kita buatlah sampai habis kan. Jangan ada kepentingan kita, bila dah kepentingan kita tu dah habis, dah siap, dah kabul semua, kita tinggal je anak orang tu. Biarlah kalau saya mati, apa perasaan dia, apa dia rasa. Dan andaikan anak dia jadi macam saya, apa perasaan dia pula. Macam tu lah ibaratnya lah kan, untuk bagi dia sedar atau orang lain sedar. Jangan buat kat orang lain pula lah, macam tu. Berkaitan dengan isu yang panas sebelum ni, berkaitan dengan isu tuntutan Wani kepada pihak Datuk Alif Shukri, di mana Wani menuntut bayaran ataupun imbuhan sebagai duta sebelum ni. Benda tu sebenarnya masih dalam proses. Tengoklah lawyer pihak sana balas apa, sebab kita dah hantar LOD kedua. Jadi kita tunggulah balasan diorang apa. Sekiranya LOD yang kedua ni tidak mendapat respon daripada pihak di sebelah sana, so mungkin apa tindakan lanjut daripada pihak Wani kepada pihak di sebelah sana? Pihak lawyer saya akan proses saman lah terhadap pihak sana, sebab tak ada balasan sampai hari ni. Kalau tak ada balasan, kita akan proses saman terus lah. Memanglah bila saya cakap pasal janji yang rumah kereta semua tu, itu hanya janji mulut kan? Boleh orang cakap tu janji mulut sebab saya tak ada bukti kan. Jadi sekarang saya cuma tuntut apa yang ada dalam agreement. Sebab sekarang pun saya pentingkan kesihatan saya. Lagipun sebab ini melibatkan nyawa saya. Kalau saya ni mati, siapa yang jaga mak saya kan? Saya berharap netizen fahamlah apa yang saya tuntut sekarang, sebab benda tu dah termasuk dalam agreement kan. Sebab itu saya rasa berhak kot saya tuntut, sebab kontrak kan. Kalau dia tak buat, so kita akan buatlah benda yang sepatutnya.
tangga keempat. Pada 10 Februari lalu, industri hiburan dikejutkan dengan berita pemergian pelawak Syed Umar Mokhtar Syed Muhammad Rizwan atau lebih dikenali sebagai Abang Boceh. Arwah yang menghembuskan nafas terakhir di kediamannya di Gombak meninggalkan seorang balu serta seorang anak lelaki. Laporan menyedihkan ini mendapat 1.8 juta tontonan serta menerima lebih 2,000 komen, rata-ratanya mendoakan ketenangan Abam di sana. Sahabat baik Abam iaitu Aceh berkongsi mengenai kenangan manis ketika hayatnya. Mak gerak-gerak, dia golek dia tak mau bangun. Kenapa tak mau bangun kau bang? Mak ni bang, kenapa tak mau bangun? Tapi lepas ni tak ada abang saya dah dalam industri. Kami ada WhatsApp dalam grup 2 hari lepas dan kami bergurau macam biasa dan bercakap macam biasa dan projek tu cakap jadi ngam-ngam. Tapi kenangan yang manis bersama arwah abang, kami bertiga berangan-angan. Masa ada satu program di TV3, masa tu Bintang Mencari Bintang, kami bertiga berangan-angan kalaulah kita dapat jadikan kita bertiga ni satu kumpulan, dan nama tu dah ada daripada awal. Kita nak masuk MLM dan kita berjaya bertiga dan benda tu tersusun rapi. Mungkin angan-angan tu dengan niat kita yang betul. Alhamdulillah benda tu tersusun rapi dan banyak dugaan-dugaan yang kami lalui semasa nak mendapat nama Boceh ni di hati peminat lah. Apa antara kata-kata ataupun nasihat arwah Abam yang masih lagi terpahat dengan Aceh? Kalau aku mati, kau kebumikan aku. Dan itu dinyatakan di ruang komen. Saya dapat tunaikan benda tu. Saya sangat-sangat bersyukur sebab saya berada di sisi dia. Saya walaupun Fat tak berada di sisi dia, masa tu saya tahu Fat rasa sangat-sangat dekat dengan dia dan dia macam-macam mimpi. Ya, saya dapat menjajah saya, tapi dia nyatakan dia memang macam-macam mimpi masa dia kat Jepun tu. So memang itu ada kata-kata yang memang saya tak dapat lupakan. Kau kebumikan aku, kalau aku mati. So alhamdulillah saya dapat dan saya agak berpuas hati lah kat situ. Saya ada dapat mimpi. Ialah mimpi tu hanya arwah berada di tempat satu kawasan yang okey, tenang, dan arwah dekat dengan saya dan tak bercakap apa-apa, hanya senyum saja. Dan kita rasa itu adalah satu petanda bahawa dia perlukan kita punya support dari di dunia ni kan. Support tu maksudnya macam doa, apa-apa yang patutlah untuk dia di sana. Apa antara kebaikan yang mungkin arwah Abam buat tapi sahabat sendiri tak tahu? Yang paling saya tak tahu adalah dia ada satu rumah anak yatim lah. Dia ada cerita pasal rumah anak yatim ni dekat dengan rumah aku, rumah anak yatim ni dekat rumah ni adik-adik aku semua ni. So kita tak tahu, mungkin rumah tu dekat. Macam saya ada juga di kampung. Tapi tidaklah saya katakan saya membantu sekuat-kuatnya. Kadang ada balik, mungkin kita pergi melawat, itu saja. Tapi dia ni adalah setiap masa. Dah makan belum anak-anak adik-adik aku? Dah ni ke belum adik-adik aku? So benda tu saya cakap, dia dah ambil satu pusat kebajikan tu ibarat keluarga dia. Itu yang saya rasa perlu contoh perilaku dia yang saya ikut dan semua orang ikut. Ketiga. Lagi berita sedih yang cukup meninggalkan kesan kepada peminat dunia hiburan untuk 2020. Pada 5 September, penyanyi Sandra Dian meninggal dunia selepas 6 hari bertarung nyawa di hospital. Sandra atau nama sebenar Alessandra Dian Ampuria, 26 tahun, dibawa pulang dan dikebumikan di kampung halamannya di Tuaran, Sabah. Penyanyi Zizi Kirana ada cerita menarik bersama Sandra. Di masa saya yang sepenuhnya untuk big stage dan balik Sabah bila sudah selesai semuanya lah. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun yang ke-15 tahun untuk M-Star. Sebenarnya saya kenal Sandra masa kita orang buat lagu Terkemuka dengan Abang Malik. Jadi di situlah pertemuan pertama kali kami bertiga, saya, Sandra dan juga Ben Zulu. Jadi bila first time tengok Sandra ni, dia sebenarnya pemalu tau Sandra. Dia pemalu dan jarang bercakap. Tapi bila dia dah start bercakap, non-stop. Dan tu yang kita orang macam comel lah dia ni. Lepas tu dia sangat suka menolong kawan-kawan dia bila ada macam kawan-kawan tu tengah ada problem atau macam memerlukan apa-apa lah kan. Dia akan sentiasa ada. Lepas tu yang selalu saya rindu dia senyuman dia. Sebab senyuman dia manis dengan telalat dia.
Itulah, jadi saya rasa Sandra orang yang sangat baik, sahabat yang sangat baik dan dia juga anak yang baik. Masa hari kejadian Sandra accident tu, saya dengan PS, kita orang baru balik dari mancing tau. Jadi bila dekat highway, kita orang nampak sebelah kanan tu macam, asal jam gila, panjang sangat jam tu. Macam lepas tu baru cakap ada accident besar ni, teruk ni accident ni. Sampai ke Damansara punya, nak sampai Damansara punya exit tu, tol tu, saya dapat call dari manager saya. Aziz, ada berita yang tak best. Dia cakap. Aku cakap, apasal? Sandra accident. Masa tu, aku terus letak phone. Aku cakap, Bob, jangan Sandra yang dekat situ. Aku cakap, jangan Farah cakap Sandra yang dekat highway tadi yang accident, yang jam teruk tu. Aku dengan Bob macam tak boleh nak buat apa. Badan dah lemah gila. Longlai terus macam... Ada tak antara nasihat-nasihat yang pernah Sandra berikan kepada Zizi ataupun mungkin dia pernah meluah tentang kehidupan dia semasa masih hidup? Ada satu ketika tu yang Zizi Kirana dikecam teruk. Dia ada cakap lah macam bila kita orang lupa lepak-lepak, kau biar je Zizi, dia bilang, kau biar je orang mau cakap apa. Dia bilang, orang-orang yang bercakap tu bukan kenal kau pun siapa. Dia bilang, yang kawan-kawan rapat dengan kau je yang kenal dengan kau. So biar je, jangan ambil peduli. Jadi aku selalu macam terngiang-ngiang suara dia sambil bercakap macam tu. Okey Zee, mungkin kita boleh tengok mungkin antara perbualan terakhir ataupun chat bersama dengan Sandra, mungkin gambar-gambar kenangan yang masih ada dengan Sandra. So kita orang jarang teks, selalu terus call. Suka dia. Kalau gambar terakhir, gambar kita orang bertiga. Sandra Benzulu dengan Zizi Kirana. Lepas tu akan ada gambar yang sangat comel yang aku minta dari dia sebab dia suka main filter-filter tau. So aku simpan sampai sekarang ni. Comel. Jadi dia suka main filter-filter kucing lah, apa rabbit lah. Lepas tu ada voice note dia. Rindu tak dengan suara dia? Sekejap, apa dia voice note? Besok ada open house lagi di Rumah Gayang. Kau datanglah. Datang open house. Dekat je tu dari rumah Hobi Gayang kan? Dia suruh datang pergi open house dia sebab kita orang nak jumpa, nak lepak. Ni apa Tak. Aku pun ada rumah juga mau pergi beraya. Rumah sendiri ni tengah open house juga. Jadi aku settle dulu dalam pukul 8 gitu settle. Kita jumpa dalam pukul 9 di waterfront. Di Bajasin. Dengan baju-baju raya lagi aku ni. Maksudnya dia kembang ni. Suruh dia kurus lah. Tahun depan, tahun lepas kah? Oh my god. Tahun 2020 sudah separuh tahun tau. Separuh tahun. Kedua. Next, mengenai pernikahan pelakon Mira Filzah dan pasangannya Wan Emir Astar yang dilabel sebagai Wedding of the Year. Pasangan ini disatukan pada 3 September dan diraikan dalam 3 majlis resepsi. Video perkahwinan Mira Filzah mendapat 1.5 juta tontonan dan trending di YouTube. Agak-agaknya, apa perkembangan Mira selepas dia berkahwin? Mungkin bintang paling popular, tapi I ada flaws. I ada bad habits, I ada keburukan. Not all the time lemah lembut, not all the time manis. Please, mungkin kalau ternampak selepas ini, guide me, bimbing I untuk jadi lebih baik. Itu saja yang minta. Alhamdulillah, Mira rasa sangat happy. Ialah kehidupan baru kan, journey baru. Mira rasa sangat happy. Rezeki Mira pun murah. Seronoklah. Kita ada keluarga baru. Seronoklah pengalaman yang baru buat Mira. Okey, selepas tahun 2020 dan masuk tahun 2021, apa plan yang Mira akan buat? Untuk 2021, itu yang macam Mira cakap, Mira ada Sweet Dreams 2, Sangka 2, Luna masih berterusan. Kalaulah keadaan COVID sudah reda, Mira sebenarnya nak travel lah selepas habis Sangka 2 dan Sweet Dreams 2 tu. Kalau tak, kita duduk sini, kita syuting je lah. Dan selepas berkahwin juga, so semestinya suami isteri nak cahaya mata. So Mira bila plan nak ada cahaya mata? Mira tidak merancang. Kalau ada rezeki, adalah. Tapi Mira tidak merancang. Apa komen Mira selepas tersenarai sebagai 100 orang wanita tercantik? Cantik ke tidak, ya Allah. Itu tak tahulah kita nak komen apa. Nanti kan ada juga mengecap. Tapi Alhamdulillah terpilih. Mira harus akui
ramai lagi wanita yang cantik di luar sana. Dan kecantikan itu dari segi mata setiap orang tu berbeza-beza. Ada yang nilai yang ini cantik, yang itu cantik. Jadi it's very general. Assalamualaikum kepada semua yang menonton. Mira ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021. Tanam azam baru, bangkit balik mana rasa kalau 2020 tu kita dah down, kecewa, stres dan sebagainya. Bangkit balik tahun 2021 dan sama-sama kita doa semoga tahun 2021 lebih meriah, lebih bahagia, lebih berjaya insyaAllah. Tempat pertama. Dan kisah yang paling panas, paling sensasi dan paling mendapat perhatian netizen dalam tahun 2020 tidak lain tidak bukan ialah kes dakwaan salah laku seksual membabitkan seorang pendakwa muda Syed Shah Iqmal Muhammad Saiful Syed Jamalulail atau lebih dikenali sebagai Dai Syed. Secara keseluruhan, 9 video yang disiarkan di Mstar berkaitan dengan Dai Syed memperolehi 6.6 juta tontonan dan trending tempat kedua di YouTube. Hujung November lalu muncul cerita mengejutkan di Twitter apabila Dai Syed didakwa merogol seorang gadis. Bagi menafikan dakwaan itu, Syed Iqmal kemudiannya tampil membuat laporan polis pada 24 November. Namun 3 hari selepas itu, Syed Iqmal ditahan reman di Ibu Pejabat Polis IPD Shah Alam buat kali pertama bagi membantu siasatan. Selain di IPD Shah Alam, pendakwa berusia 25 tahun itu turut direman di IPD Petaling Jaya juga bagi siasatan dakwaan jenayah seksual. Secara keseluruhan, Syed Iqmal berada di lokap selama 19 hari. Pada 15 September lalu, Syed Iqmal dilepaskan dengan ikat jamin keseluruhan sebanyak RM35,000 masing-masing, RM25,000 di Mahkamah Petaling Jaya dan RM10,000 di Mahkamah Shah Alam. Dalam pertuduhan ke atasnya pada 10 Disember lalu, Syed Iqmal mengaku tidak bersalah bagi 3 tuduhan jenayah seksual, masing-masing di Mahkamah Session dan Mahkamah Magistrate Petaling Jaya serta Mahkamah Session Shah Alam. Tertuduh mengaku tidak bersalah bagi dakwaan melakukan seks luar aturan tabi'i mengikut Seksyen 377B Kanun Keseksaan dan perbuatan cabul mengikut Seksyen 354 Kanun Keseksaan. Syed Iqmal juga memohon dibicarakan bagi dakwaan merogol mengikut Seksyen 376-1 Kanun Keseksaan. Alright guys, saya kira itu sahaja 5 seleksi terbaik dalam Mstar dan untuk 2020 untuk kali ini. Kepada anda semua, terima kasih kerana terus bersama dengan kami dan menyokong kami di Mstar. Kepada penonton baru, jangan lupa untuk subscribe dan turn on notification agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaik untuk tahun 2021. Dan seperti biasa, korang semua perlu follow kami di Instagram, Facebook dan Twitter. Terus layari www.mstar.com.my dan download aplikasi Mstar di Google Play atau App Store untuk mendapatkan berita terkini, viral dan sensasi. Saya Lito Pandrajali. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat Tahun Baru.